da 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 na 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 da da da. Macam tu. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut key Nana. Oh, Nana kena baca ikut Fakrul. Macam mana? Saya lagi? Saya ikut key. Sebab dia tak jadi rendah sangat. Yalah. Sebab saya lelaki, jadi dia jadi bass. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mana maintain? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Senang kan? Dia macam turun tangga. Dia turun. Punya, tangga melodi dia. Na 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 na. Tu tangga lagu. Ni apa nama dia Fakrul? Ni Bayati apa? Bayati. Kalau kita kata Bayati senanglah Bayati. Dia dalam rumah Bayati lah, lagu Bayati tu. So dia ada cabang nama dia Kurdi sikit. Tapi tak apa, Bayati pun tak apa. Okey, boleh? Okey. So Nana boleh apply lagu tu dalam surah lain. Katalah surah apa? Al-Kawthar. Inna a'tainakal kawthar. Turun. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nampak? Okey, ada soalan. Dia Bayati ni dia punya situasi untuk baca dia time ayat-ayat yang macam mana? Situasi cemas je. Situasi. Tak, maksudnya ayat yang macam mana? Ayat tegas ke ayat macam mana? Bagus soalan ni. Jarang ditanya. Sebab biasa yang tanya macam ni orang yang mengaji Taranum je tau. Nak try mengaji Taranum sebab tu nak tahu. Boleh. Orang yang boleh menyanyi dia boleh ikut apa ni melodi-melodi tu. So kesesuaian yang digunakan dia sesuai je pada mana-mana ayat. Sesuai lah. Dia tak ada mesti lagu ni dekat ayat sini. Lagu ni dekat ayat sini. Sebab dia very subjektif. Sebab kalau kita nak kata lagu ni untuk ayat tegas, sedih pun boleh. Kalau kita nak kata lagu ni untuk ayat sedih, bunyi happy pun boleh. Dia ada syahdu tu dalam bacaan. So bergantung cara macam mana kita alunkan. Faham. Tapi betul soalan Nana tu betul. Dalam tilawah, bila kita masuk tilawah, dia masuk dalam satu kategori dia panggil fasahah. Fasahah tu hakim yang tengah potong markah tu dia akan tengok qari ni pandai tak gunakan lagu tu sesuai pada ayat. Kalau siapa yang boleh buat, contohnya ayat bila cerita pasal neraka dia akan bagi lagi sedih. Bila ayat cerita pasal syurga dia buat ayat happy. Kan? Dia buat macam lagu-lagu happy. Sebab dia kurang tepat kalau ayat cerita pasal nikmat, kita cerita jadi macam sedih. So itu karakter pada lagu tu sendiri dan macam mana orang tadi alunkan. Faham. Masya-Allah. Okey. Tak, kita tengok ada soalan tak daripada penonton. Penonton. Penonton ni dengan penonton TV. Dia musim-musim Covid ni TV pun tak buka. Iyalah. Okey. Sekejap nak tanya soalan dekat Nana. Nana boleh jawab kan? Boleh. Jangan tanya soalan yang bukan-bukan. Tanya soalan tak bukan-bukan. Okey. Bacaan imam mana yang Nana suka dengar? Nana suka Mishari. Mishari. Sebab apa? Sebab? Tak tahu sebab dia suara dia lembut. Lepas tu dia tak besar sangat. Dia macam sedap tengah-tengah tau. Kan. Dia panggil suara yang sedap didengar. Itu yang suara yang sedap didengar.
Itu memang rezeki tu. Allah bagi tone dia tu sendiri tak ada lagu pun dah sedap. Kan? Nana suka Mishari. Mishari Rashid Al-Afasi kan. So dia antara apa ni qari yang cukup famous lah dekat dunia ni. Kan banyak pahala dia. Saya pun banyak dengar dia baca. Dia pun antara yang tahu taranum. Bila dia baca kita boleh perasan dalam 30 juzuk dia baca tu dia takkan baca satu tone je, dia akan tukar-tukar. Ya, tukar-tukar lah. Dia ikut macam Nana cakap tadi lah, dia ikut makna ayat tu. Itu kelebihan orang Arab lah sebab dia faham kan. Kita ni Arab juga. Arab maklum. Harap maklum Okey. Taranum Hijaz macam mana tu? Suruh Fakrul tunjuk Siapa sikit. dia tanya? Ni ada tadi Nana terlepas. Taranum Hijaz. Okey. So tadi Bayati kan? Hijaz totally different sound dia. Hijaz na 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 na. Dia bunyi macam tu sikit. Na 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 na. Na 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 na. Contoh bila kita masuk kat apa ni Al-Ikhlas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba try follow. Saya Bismillah. Tinggilah pula. Tinggi. Saya nak tinggi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. First dia. Qul huwallahu ahad. Yes. Allahus samad. Turun sikit. Allahus samad. Turun lagi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yes. Tutup dia. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak tak? Dia punya lagu dia. Nampak. Kau tak nampak beza pun? Adalah beza dia. Dia macam turun bawah juga tapi dia lebih beralun lagi. So dia lagu lah, dia melodi. Dia lagu lah. Na 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 na. Tadi Bayati. Na 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 na. Na 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 na. Melodi dia lain. Okey? Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tu kita masukkan tadi dia jadi lain. Okey? Okey. Faham? Alright, next soalan. Kepada Siti Nurdiana. Siapa nak tanya boleh tanya, kat komen boleh ataupun kat sini boleh. Betul. Alah, apa soalan depa ni? Jawab je lah. Nana suka warna apa? Jawab. Nana suka warna hijau. Jangan tanya pula sebab apa suka warna hijau. Itulah panjang tu. Sebab apa suka warna hijau kan? Aduh, okey. Apa soalan tu favorite lah kot. Sebab apa suka warna hijau? Pelik kan. Nana pun tak tahu. Memang dari dulu memang suka warna hijau. Dia pilih tu nama dia. Hijau. Tengok lasir rumah Nana pun hijau. Nampak? Mana? Ni lasir ni kan hijau. Mesti suka hak kan? Hak. Pak suka. Ni Iron Man. Iron Man merah. Tak tentulah ikut suka lah Fakrul. Macam okey. Ikut Okey ni soalan. Bilakah Nana mula mengaji? Nana mula mengaji daripada Nana kecil lah. Daripada masa kat Senayan dulu, Nana selalu mengaji dengan satu nenek ni dekat Senayan. Balik pada sekolah, terus pergi. Dahsyat. Dia antara guru yang pertama Nana. Betul. Dahsyat. So daripada kecil dia kena belajar mengaji kan. Dia pelan-pelan dia akan jadi fasih. Betul tak? Betul. Tapi buat yang mungkin kecil-kecil tak sempat nak mengaji, bukan maksudnya kita terlambat. Betul tak? Betul. Allah tidak memandang apa yang lepas tapi Allah pandang apa yang kita punya ending kita tu. Bukan beginning tapi ending.
So Yelah, selagi betul. mana ada masa kita belajarlah. Kita Kan? belajarlah. InsyaAllah. InsyaAllah, Itu soalan. insyaAllah. Nana dah khatam Quran berapa kali? Khatam Quran berapa kali? Hmm. Honestly, sekali je. Alhamdulillah. Okey lah. Tu pun masa So, budak-budak dulu lah. dia bukan penting khatam tu, yang penting baca banyak. Kalau kita kira khatam tu kalau kita kira nak khatam, kadang-kadang ada orang sekali pun dah kira cukup dah. Yang penting dia banyakkan baca Quran tu. Kadang baca kat sini sikit kan. Kalau macam kita nak buat setiap kali Ramadan lah, kita akan start daripada Al-Baqarah, betul? Betul? Al-Baqarah balik, jalan-jalan sampai hari ke-7. Lepas tu Ramadan tahun depan pula boleh baca pula. Kan? Jadi lepas tu jumpa Ramadan lagi, baca lagi Al-Baqarah. Jadi sampai bila nak habis? So kalau nasihat saya, kita baca mana berhenti, katalah Ramadan ni kita nak jumpa baru kan, kita baca kat mana kita berhenti ataupun baca kat belakang. So supaya kita dapat menyentuh semua yang ada dalam Quran tu. Betul tak? So maknanya lebih afdal kalau kita baca semua yang ada dalam Quran tu lah kan. Lagi bagus kita baca daripada mula sampai habis khatam lah kan, ulang balik. Tapi yang paling penting adalah banyakkan baca. Banyakkan baca. Okay. Macam mana kita nak macam fasih mengaji tu, maksudnya kadang-kadang kita dah baca ayat ni hari ni, so esok ayat yang baru kan sambung. Tapi dia still akan merangkak lah sebab kita tak baca berulang-ulang kan yang tu. Betul. Tadi soalan ke apa? Soalan lah nak tanya. Apa tanya soalan? Aku pun tak tahu lah aku tanya soalan apa ni. Dia tak faham. Dia antara soalan dengan statement. Tak tahu apa dia satu. Aduh. Okey, apa tips untuk khatam Quran? Tips untuk baca Quran dengan fasih lah. Macam Nana macam Nana sekarang ni Nana baru je baca surah Al-Baqarah sebab itu pun sebab Nana baca dekat dalam Al-Maksurat tu memang hari-hari akan ulang bacaan yang sama kan. So kalau kita nak baca ayat yang baru, kita kena ulang dia banyak kali baru kita boleh baca dengan lancar. Betul? Ya benar. So kalau ambil masa yang lama untuk khatam pun it's okay, janji baca kan. Betul, it's okay. Betul, yang penting baca. Kan. Sebab Quran itu sifatnya begitu. Sifatnya dia tak boleh kita walaupun kita mungkin kita rasa kita dah mahir, tapi bila kita tinggal kita akan bila kita baca balik dia jadi kekok ataupun kita baca tu dia kurang fasih, istilahnya tak lancar dia akan sangkut. Berbanding dengan orang yang walaupun dia baca sikit tapi dia baca ulang banyak kali. Kan selalu dia baca, selalu dia belik tanda-tanda dalam Quran tu, kan? So sebab tanda baris tu kan dia berulang-ulang. Sebenarnya saya bagi tahu dekat Fat dengan alif fathah. Once kita dah tahu bila tanda cacing tu maksudnya panjang, tanda atas sebut dia A, tanda bawah sebut I, bila tanda nun mati yang tidak bertanda sukun, maksudnya kita kena dengung. Bila nun mati yang ada tanda sukun, maksudnya kita kena baca izhar, kena baca jelas. Jadi tanda tu dia akan berulang sampai seluruh Al-Quran. Jadi kalau kita dah boleh, kalau kita dah tera, jadi kita baca dekat mana pun akan jadi tera lah. Faham tak maksud saya? Faham. Berbanding dengan CB ni, dia baca sekali tu banyak je kan. Lepas tu tahun depan pula boleh baca. Dia mesti tahun depan pula baca, dia akan jadi kekok sebab mungkin dia terlupa. Ni dengung ke tak dengung. Ini kena tekan ke tak tekan. Ini kena panjang ke pendek. Macam tu lah. Faham. Okay. Jom kita baca pula surah yang kedua boleh? Nana ada masalah ataupun Nana tak boleh lepak lah? Boleh je. Tak ada apa buat pun. Cantik lah. Mana ni? Mana apa tu? Ryan. Housemate Nana kat luar. Dia pisang tak? Dia okey je dia. Semua ada. TV ada. Macam tu. Kan, Netflix lah. Tak boleh keluar. Virus. Betul. Okey. Nana, saya nak request kita baca dah lalang dah kul yang pertama. Qul huwallahu ahad kita dah belajar kan? Okey. Kita nak belajar pula qul huwallahu pula. Qul yang kedua.
Okey. Boleh? Qul a'udzu birabbil Kul falaq. Okey. Dan juga yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Okey. Dua surah ni, saya cerita dulu. Dua surah ni, Allahumma salli ala Muhammad. Dua surah ni merupakan dipanggil al-mu'awwidhatan. Apa maksud al-mu'awwidhatan ni? Al-mu'awwidhatain ni ataupun al-mu'awwidhatan ni dua pelindung. Dua pelindung. Dua pelindung. Jadi kenapa? Sebab kita baca tu dia ada Qul a'udzu kan? Kul A'udzu tu maksud dia ialah aku berlindung. Aku berlindung. Okey. So surah Al-Mu'awwidhatan ni yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq dan yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Ada hadis yang cerita pasal dia. Salah satunya ialah hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Alam tara ayatin unzilat hadhihi lailah lam yura mithluhunna qat. Dia kata, apa pendapat kamu? Nabi, kamu tak terkejut ke dengan surah yang diturunkan pada malam ini, yang bahawa surah ini tidak pernah yang kamu tak pernah lihat sebelum ini. Surah yang macam ni tak pernah ada pun. Nabi tanya, apa pendapat kamu? Kamu tak rasa terkejut ke? Macam itulah soalan Nabi kan. Lebih kurang. Nabi bagi tahu apa dia dua surah tu. Yang pertama Qul a'udzu birabbil falaq dan yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi kata lam yura mislahu ni maksudnya ay lam yujad ayatin kullahunna ta'widz ghairu hataini suratain. Tidak ada surah lain dalam Quran ni. Ayat Quran ni semua power. Tapi dua surah ni Nabi kata tidak ada yang setanding macam dia sebab surah ini maksudnya dari sudut meminta perlindungan. Sebab daripada awal dia minta perlindungan. Sekejap lagi kita tengok dia punya makna dia. Okey, kita faham minta perlindungan apa. Minta perlindungan. Kan? Okey, lagi satu hadis Nabi SAW daripada Abi Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, qal, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal jan wa 'ainil insan. Nabi sentiasa meminta lindung kepada Allah daripada jin dan juga daripada ainul insan, iaitu mata manusia yang dengki. Kita ni hati-hati Ada satu penyakit nama dia penyakit ain. Pernah dengar? Pernah dengar. Penyakit ain ni kalau orang pandang orang pandang dengan hasad. Dia pandang tu dia ni kan. Pandang tu ada benda tak berhati kan. So bila dia pandang macam tu, kita boleh kena penyakit ain ni ataupun sakit dan sebagainya. Maka Nabi selalu bagi kita amalan untuk Nabi sendiri, Nabi minta berlindung daripada jin dan juga minta berlindung daripada kena ain insan manusia ni. Sampai bila? Hatta nazalatil mu'awwidhatan. Sehinggalah diturunkan dua surah yang pelindung ni. Bila turun dua ni, falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Bila turun saja dua surah pelindung ni, Nabi ambil amalkan dua surah ni dan Nabi tinggalkan. Maksudnya Nabi lebih banyakkan amalan, Nabi suruh sahabat mengamalkan dua surah pelindung ni. Faham? Faham. Okey. So maknanya kalau macam nak elakkan kita daripada terkena penyakit ain tu, kita banyakkan membaca dua surah ni lah. Betul. Ya benar. Jadi dua surah tadi ni memang sangat power lah. Sebab yang macam tadi hadis satu sebut tadi kan, dia tak ada surah yang seumpama ni yang memang minta lindung daripada first dia punya verse pun dah minta lindung dah. Qul a'udzu birabbil falaq kan. Lepas tu yang surah Qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. So sampai habis dia minta lindung. Jadi Nabi kata memang jadi amalan. Maka Nabi bila diturunkan ayat tadi, Nabi pun mengamalkan itu dan juga Nabi tak lagi meninggalkan selain daripada tu. Maksudnya Nabi pentingkan lagi surah ni lah. Nabi suruh kita amal. Okey. Masya-Allah. Tahu tak Nabi pernah kena sihir? Tahu? Tahu. Okey. Siapa yang sihir Nabi? Apa tu? Ada kafir Quraisy kan? Okay. Dia orang Yahudi. Okey, ada satu cerita. Satu cerita hadis ni hadis sahih. Kisah ini bagaimana juga disebutkan dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul.
Kenapa diturunkan surah Al-Mu'awwidhatan ni, dua surah yang kita nak baca saat ini. Okey. Nabi SAW pernah disihir dan Nabi jadi sakit. Nabi jadi sakit. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu Nabi jadi sakit ni, Nabi jadi macam berkhayal. Kan? Seolah Nabi jadi macam lupa. Nabi jadi lupa, iaitu Nabi sampaikan dalam riwayat kata Nabi terlupa rakaat dalam semayang. Itu yang ada sujud sahwi tu. Nabi buat 2, Nabi kata 4. Nabi buat benda ni, Nabi kata dia tak buat lagi. Tapi Nabi buat dah benda tu, Nabi kata dia masih tak buat lagi. Jadi so Nabi SAW disihir sampai macam tu sekali. Kan? Nak ceritanya Nabi pun kena sihir. Sihir ni antara satu kejahatan yang Allah SWT izin jadi. Tapi Allah tak reda. Orang tanya kenapa jadi sihir? Kenapa sihir? Allah izin tapi Allah tak reda. Dia ada benda yang Allah izin dan juga dia reda, yang itu kita nak, kan? Okey. Maka Nabi SAW tiap-tiap hari Nabi berdoa ni. Nabi berdoa dan Nabi berikhtiar untuk disembuhkan daripada sihir tadi. Sampailah satu hari turun 2 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia. Malaikat ni turun, Nabi tengah tidur. Jadi malaikat ni datang dan seorang duduk di kepala Nabi, seorang lagi duduk di kaki Nabi. 2 orang malaikat ni. Nabi tahulah tu malaikat. Jadi dua-dua orang malaikat ni duduk di dekat Nabi SAW, mereka bersembang. Okey. Dia bersembang. Bersembang. Malaikat yang di kaki, dia tanya malaikat yang kat kepala. Apa yang jadi pada Rasulullah ni? Malaikat yang di kepala ni kata dia disihir. Nabi SAW disihir. Jadi malaikat yang di kaki tanya kat malaikat yang di kepala, siapa yang sihir dia? Jadi malaikat yang di kepala tu jawab, dia disihir oleh seorang Yahudi, nama dia Labid bin Al-A'sam. Labid bin A'sam. Nama apa? Labid bin A'sam. Labid bin A'sam. Ada sebut Lubaid tapi saya baca Labid. Labid bin A'sam. Okey. Jadi Yahudi Labid bin A'sam ni dia sihir Nabi. Jadi dua malaikat ni dia tengah duk bincang lah nak buat macam mana ni kat Nabi. Okey. Maka yang di kaki tanya, dia sihir dengan apa? Okey. Dia sihir dengan apa? Malaikat yang di kepala kata, dia sihir dengan menggunakan sikat. Okey. Sikat? Ada kata sikat yang di situ ada rambut Nabi SAW. Dalam riwayat ada juga mengatakan dia disihir dengan, dialah betul di sikat tu ada rambut Nabi dan juga disimpulkan 11 ikatan. Ada 11 ikatan dan ditiupkan, maksudnya dijampi sihir lah. Okey. Jadi bila Nabi SAW, bila malaikat yang dia bagi tahu, malaikat yang di kaki tu, malaikat yang di kaki tu, di manakah dia letaknya sihir tu? Nampak? Dia orang tanya. Kan? Maksudnya nak ceritanya apa? Sihir ni kalau dia jadi, orang akan buat, kalau kata ni hati-hati ya semua yang menonton, barang-barang kita, rambut, apa lagi? Baju-baju kita yang ada bau badan, apa lagi? Benda-benda peluh kita dan sebagainya, yang darah kita akan contoh kuku, jangan duk buang merata, sebab tu orang tak bagi buang merata. Bila orang ambil, dia niat khianat, jadi dia boleh buat sihir tu, dia akan kesan dia dahsyat. Maka benda ni jadi dekat Nabi, sebab tu jadi dekat Nabi untuk tujuan pengajaran kepada kita. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Saya sambung boleh? Boleh. Okey. Bila malaikat di kaki tu tanya dekat mana diletakkan sihir tadi, maka malaikat yang di kepala tu kata diletakkan dalam satu telaga. Nama telaga ini telaga Zarwan, di satu tempat okey. Telaga Bi'ru Zarwan disebut. Bi'ru Zarwan, okey. Jadi maka Nabi SAW disembuhkan oleh 2 malaikat tadi. 2 malaikat tadi kata apa kita nak buat, lalu turunlah ayat tentang Mu'awwidhatan, iaitu 2 ayat ni, 2 surah ini. Lalu dibacakan kepada Nabi, didoakan kepada Nabi kesembuhan. Okey. Nabi bangun dan Nabi sedar, dan esoknya Nabi suruh para sahabat pergi tengok, cari telaga tu, tempat yang kata ada sihir. Nabi sendiri pergi. Nabi pun pergi juga, pergi tengok sekali. Okey, bila Nabi dan para sahabat pergi tengok, ada satu riwayat sebut, Nabi kata, Nabi balik ceritakan Aisyah. Aisyah kau tahu tak apa keadaan dalam telaga tu?
Telaga itu air dia bertukar menjadi macam apa ni? Hanna disebut macam warna inai. Oh. Maksudnya kotor lah. Air tu macam warna Kotor lah. kotor. Okey. Ha. Kemudian diangkat batu dan diambil simpulan tadi. Bukan simpulan. Simpulan sihir tadilah. Maka diambil dan disebutkan dalam riwayat Nabi SAW baca surah ni. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca, setiap kali Nabi baca terungkai satu ikatan. Terungkai. Jadi maka para sahabat sebut selepas Nabi baca tu, Nabi tu boleh bangun seolah-olah Nabi terlepas daripada satu ikatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah. Okey. Di hujung hadis tu Aisyah tanya Nabi, kamu tak bakar ke benda yang sihir tu? Okey. Kamu tak bakar ke benda sihir tu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, aku tak bakar. Bukankah aku sudah disembuhkan Allah Subhanahu wa taala? Nabi jawab tu, aku tak mau bagi, maksudnya Nabi tak mau bagi timbul fitnah. Dalam amalan sihir, bila jumpa benda sihir, bila katalah orang kita bakar balik benda tu, dikatakan pada saya lah, dia akan mudaratkan balik tukang sihir tadi. Oh, sebab tu Nabi tak nak bakar. Nabi tak bakar. Maksudnya rahmat ihsannya Nabi SAW. Hatta orang yang buat khianat kat Nabi pun Nabi lepaskan. Sallallahu alaihi